Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam sallallahu alaihi wasallam. Pelbagai kebajikan situ. Pelbagai kebajikan pada perbuatan sembahyang dan zikir. Dan seaganya bagi orang yang sembahyang itu mengetahui akan yang ia hendak perbuat dan kadarnya. Tujuannya apa? Supaya syukur ia akan Allah Subhanahu Wa Taala atas barang yang diberikan taufik akan dia. Maka bahawasanya sembahyang itu sebenarnya telah menghimpunkan padanya beberapa bagai daripada segala kebajikan, daripada af'al perbuatan dan azkar, mana segala zikir. Segala zikir dalam sembahyang sama ada bentuk sunat ataupun yang wajib ataupun yang sunat. Begitu juga perbuatan sama ada wajib ataupun yang sunat, semua tu mempunyai kelebihan-kelebihan yang besar maknanya. Yang pertama, maka apabila berdiri hamba kepada sembahyang di qiyam di dan berkata ia Allahu Akbar, maka hendaklah ia muqaranah, mana menyertakan niatnya yang dimuktabarkan pada syarak, serta diketahui pula akan kebesaran Tuhannya. Masa dia mengangkat takbir di situ, dia ada dua perkara, zahir dan batin, dia kena jalan sekali. Yang zahirnya iaitulah dia membetulkan akan ucapan dia dan seumpamanya. Dia muarak. Maka bila berdiri hamba tu kepada sembahyang dan berkata ya Allahu Akbar, Allah Maha Besar, naklah dia muqaranah. Muqaranah menyertakan niat yang dimuktabar, yang dikira pada syarak. Satu, dan serta diketahui, dia memahami, merasakan pula kebesaran Tuhannya yang ia berdiri berkhidmat kepadanya. Maka makna Allahu Akbar itu makna yang terlebih azam, terlebih besar, dan ajal, mana yang terlebih mulia. Maka hendaklah benar hatinya. Demikian pula firman Allah Ta'ala, telah mengetahui hamba-Ku, maksud ini bahawa Aku yang terlebih besar dari tiap-tiap sesuatu, dan sebenarnya ia terlebih berhadap, ia telah berhadap kepadaku. Dia suasana kalbi insan dalam sembahyang dia kena begitu. Hukum fiqah dia ialah dia muqaranah. Muqaranah bermakna menyertakan niat. Qasad, ta'arud, ta'yin. Qasad, aku sembahyang. Ta'arud, mana kita bentangkan sembahyang tu apa, fardu ke sunat. Ta'yin, mana kita usulkan, tentukan waktu, zuhur, asar, ya sebagaimana yang telah dibahas. Masukkan antara lapas ya Allah dengan Akbar. Adapun qalbi kita ini yang penting, menghadap, merasakan kebesaran, keagungan, kehebatan Tuhan yang maha dahsyat. Yang kedua, maka bila mengangkat kedua tangannya, angkat tangan segi zahir hukum dia ialah sunat hay'ah fi'liyah ya. Adapun lapas takbir tu, takbiratul ihram itu rukun kauli. Maka bila mengangkat dua tangannya kepada kedua telinga, diangkat, itu panggil mengisyarat melepaskan daripada tiap-tiap ma'bud yang lain dari Allah Ta'ala. Itu isyaratun, bahawasanya dia isyarat, dia lepas ya, qalbi dia khalis, bersih daripada yang lain. Makna isyaratkan dia mentauhidkan Allah Ta'ala. Bila angkat takbir Allah Akbar, makna apa? Terlepas, jangan selender kan, tak nampak lain kita. Yang ketiga, kemudian apabila dia membaca subhanakallahumma wa tabarakasmu wa ta'ala jaddu la ilaha illa ghairu, ini dipanggil apa? Doa iftitah. Dia banyak cara. Biasa kita baca Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila sampai akhir. Yang ni pun ada juga dalam hadis, iaitu subhanakallahumma wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk la ilaha illa ghairu, sekurang-kurang dia. Bila kita baca subhanak, maha suci engkau, kita rasakan betapa hebatnya
Zat subhanahu wa ta'ala, diri Tuhan dan sifatnya yang suci daripada naqais, suci daripada segala kekurangan. Sebaliknya makhluk pula berdibalut dengan segala kekurangan, ya, dhaif, fakir, hina atau sifat kita. Dia ni kaya fakir macam mana? Fakir mana berhajat, tertambat, terikat, ya. Kita terikat dengan Tuhan. Kelahiran kita lahir pun terikat. Tuhan yang tentukan bumi mana dia lahir, bentuk mana, warna apa kulit dia, saiz dia, hari apa, siapa tak ada nak ijaz. Tak ada siapa boleh masuk campur dalam benda tu. Dan hari kematian kita pun tak ada campur-campur. Dia kata hari tu mati pukul berapa tepat, tak ada siapa boleh tahu. Bahkan tak diketahui pun. Tuan tutup benda tu. Apa hebat kita? Tak ada apa pun. Kalau dia kata hari ni jalan-jalan kan. Kadang kita kawan muda lagi dah balik dah, sampai hari ni tak ada siapa boleh ejaz apa yang telah ditaksis oleh iradat Allah Ta'ala. Itu maknanya kebesaran dia. Maka benda ni kita ucapkan ialah subhanak, maha suci engkau. Suci daripada mana? Suci pada kekurangan. Mana Allah Ta'ala tidak ada sedikit kekurangan pun. Daripada tiap-tiap kejahatan dan kekurangan, bahawasanya ia yang mempunyai, ya, bagi segala puji. Segala puji adalah milik Allah Ta'ala. Puji mana? Puji Allah pada dia, itu dia punya. Puji makhluk pada Allah Ta'ala, dia punya juga. Puji makhluk pada makhluk, dia punya juga. Sebab hakikat semua dia punya, ya. Kembali 4 puji itu kepada Allah Ta'ala. Ini kita masuk pada sembahyang. Iftitah lagi. Apa ni iftitah? Permulaan masuk. Jadi permulaan masuk itu kita membesar dan mengagungkan akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Sebab itu perlu dipahami makna-makna qiraat, makna bacaan yang kita baca sama ada wajib atau sunat. Itu penting. Dia membantu kekhusyukan qalbi kita dengan Tuhan. Tabarakasmuk, tabarakasmuk mana maha suci, ya, dan berkat pada yang menyebutkan namanya akan pekerjaan yang dikerjakan. Apa saja kerja-kerja yang kita buat, jangan kita lupakan mengiringi mula dengan ismullah, nama Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa aqta. Tiap-tiap pekerjaan yang tak dimulakan dengan nama Allah, bismillah, maka terpotong, tak ada berkat. Sebab dia kaitan kita dengan Tuhan kena sentiasa. Allah Ta'ala tidak pernah memutuskan nikmat dengan kita walau sesaat pun. Nafas, jantung, gerak, semua dia punya. Wa ta'ala jadduk, ta'ala dan maha tinggi kadar engkau ya Tuhan, dan maha besar engkau. Itu semua maknanya apa? Lapas membesar-besar dan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila insan tadi dia menghayati betul-betul zahir dan batin dia akan perkara ini, maka dia akan rasalah sebaliknya adalah sifat kita sebaliknya. Apa dia? Kerdil, fakir, apa dia rasa? Bila terasa kebesaran Tuhan, bahawa seorang tu akan terasa kerdilnya diri dia. Dan bila rasa akan kehaibatan Allah, maka dia rasalah dia punya kehinaan dia. Bila rasa kekayaan Allah yang memiliki segala-gala, maka rasalah fakir kita. Itu dia. Itu sebenarnya. Ya. Di situ bila dia rasakan dia sedemikian, memandang akan sifat kekurangan dia, maka dia akan diberikan bantuan oleh Allah Ta'ala. Tahaqqab bi faqrika yamuduka bi ginai. Tahqiqkan memandang fakir kamu dengan Allah, dan saya kamu dibantu dengan sifatnya yang maha kaya. Sebab dia lawan fakir, lawan dia kaya. Dhaif, lawan dia kuat. Kita tahqiq memandang dhaif kita, kita akan dapat bantuan dari Tuhan yang maha kuasa. Itu maksudnya. La ilaha ghairu, tiada ada yang menjadikan, mana tiada Tuhan, mana tiada yang menjadikan dan yang memberi rezeki dan yang disembah yang lain daripada engkau, ya Allah. Tiada yang dahulu dan yang kemudian, tak ada, melainkan dia saja yang tunggal, yang esa dalam ketuhanan dia. Sebab tu makna ketuhanan ialah semua benda terikat dengan dia. Itu makna ketuhanan, ya. Dan dia pula tidak terikat dengan siapa. Sebab tu batal makna ketuhanan yang didakwa oleh orang-orang yang tak beriman. Patung disembah, kayu dipahat, benda tu dia sendiri repair, lepas tu dia pula buat. Lepas tu Sayyidina Umar pernah senyum seorang-seorang. Dia tanya, dia kata, aku teringat zaman jahiliyah, ya. Dia menjadikan asnam tadi tu,
daripada tamar. Dia buat tamar, buat patung. Lepas tu dia lapar, dia makan. Habis semua dia makan. Tuan dia makan. Teman-teman jahiliah. Jadi dia teringat balik, tu dia senyum seorang-seorang. Maknanya bila mereka tak diberikan hidayat, duduklah dalam jahiliah. Walaupun otak dunia ni nampak cerdik, tapi hidayat kau tak beri, habis. Sebab pentingnya hidayah. Jadi tiada ilah, mana tiada bersifat ketuhanan, mana tiada zat yang bersifat ketuhanan melainkan dia sahaja. Itu semua menunjukkan apa? Keagungan. Bila Tuhan dia memilik segala-galanya. Kita tidak memilik, kita hanya pinjam sebentar, itu pun tarik balik itu sampai masa balik lah kita. Habis tu. Yang keempat, maka apabila dia membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, aku pohonkan dikau bahawa engkau lindungkan akan daku, peliharakan akan daku daripada fitnah gangguan syaitan yang kena rejam, yang kena kutuk. Itu kita ta'awuz, mana kita menambang, kita menggantungkan diri kita dengan Allah dalam urusan berdepan dengan musibah, bala, gangguan dan sebagainya. Dan bila dia baca je bismillah, macam mana keadaan qalbi kita nak duduk dalam sembahyang, mana makna dulu, arti dia apa? Aku minta tolong dengan nama Allah Ta'ala pada tiap-tiap suatu pekerjaanku, iaitu mempunyai lemah lembut. Tuhan yang punya lemah lembut, kasih sayang, lagi mempunyai kasih sayang atas segala makhluk. Dengan apa? Memberi rezeki. Tuhan beri rezeki itu kasih sayang dia sebenarnya. Dia beri kita rezeki itu, dia melayangkan nama dia Al-Lutfi, sifat dia yang maha lemah lembut. Sebab tu kalau campur makan, ambil pakai tak nampak lutfillah, maka buta mata hati. Sebab tu jangan kita makan, jangan minum, jangan pakai, jangan guna segala nikmat Tuhan, melainkan kita nampak dan memerhatikan keihsanan dia kepada kita, kasih sayang dia pada makhluk, kebesaran dia, keagungan dia. Itu syariat sunat kita buat tu, baca bismillah, tu lambang kontak, dia connect hati kita dengan dia. Sebab tidak ada bala paling besar bila kalbi manusia terpusing daripada Tuhan, itu bala paling besar. 6. Apabila membaca Fatihah dalam akhir hingga akhir tu, maknanya apa? Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang tiada menjadikan daku daripada orang yang dimurkakan dan orang yang dusta, iaitu Yahud dan Nasr, tetapi jadikan daku di atas jalan anbiya dan syuhada dan siddiqin. Tuhan jadikan kita jalan orang-orang yang dikasihi, tidak sebagai orang yang dimurkai. Maka apabila engkau rokok pula, itu kesimpulan Fatihah itulah, maka apabila engkau rokok, maka fikir di dalam diri engkau, maka seolah-olah engkau berkata, hai Tuhanku, bahwasanya aku merendahkan diriku antara hadapanmu, dan aku datang dengan diriku yang asi, mana yang derhaka, yang banyak maksiat. Itu keadaan kita rokok sama sembahyang wajib ataupun sembahyang sunat, kita ketuk kalbi kita macam tu. Dia rokok tu kita rasa hina diri. Bila kita hina, maka orang tu akan diangkat. Man tawadda'a rafa'ahullah. Siapa tawadda', maka Tuhan angkat martabat dia. Itu di antara lambang tawadda'. Kita rokok, jasad dan kalbi kita pula merasakan kita banyak silap, banyak dosa, minta ampun. Dan mengikut diriku yang banyak jenayah bagi uzmah, maknanya bagi uzmah yang besar, engkau, mudah-mudahan engkau ampun akan daku. Ketika kita rokok, kita rasa itu. Dan baca olehmu tasbih rokok, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, maha suci Allah Ta'ala, Tuhan, aku mohon dan merendahkan diri bagi Tuhan yang azim, maha besar, dan juga yang maha terpuji. Kepadamu ialah yang maula yang karim. Kita subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana makna maha suci Allah Ta'ala, Rabbi Tuhanku, Al-Azim yang maha agung, bihamdi dengan kepujian dia. Maknanya apa? Kita minta dalam memuji Tuhan tu supaya hati kita sentiasa bersih menghadap dia. Kemudian engkau mengangkat kepala daripada kepada i'tidal. Di rokok kan kita pun i'tidal, itulah sami Allahu liman hamidah, telah mengampuni Allah Ta'ala bagi orang-orang yang mengesahkan dia, dan dia yang mengerjakan taat
ya akan dia. Itu mana hakikat makna dia sami'ah, telah mendengar Allah Ta'ala. Liman bagi mereka hamidahu, yang memuji akan dia. Jadi bila kita puji Tuhan, insya-Allah dapatlah kita keampunan daripadanya. Kemudian dia mengucap Rabbana lakal ham, Rabbana lakal ham. Sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal, Rabbana wa lakal ham, Allahumma Rabbana lakal. Pun ada 3 riwayat ada. Yang biasa kita baca Rabbana lakal ham. Ya, tu. Habis. Maknanya Tuhan kami Rabbana, bagimu segala kepujian kerana engkau yang memberi taufik akan kami bagi ini. Ya, itu mana konteks kita sentiasa dengan Allah Ta'ala. Kemudian maka engkau sujud, maknanya aku cenderungkan diriku, ya, dengan dalil dan yang menyerahkan diriku kepadamu, ya, engkau yang mempunyai karam, kemurahan dan keampunan. Itu makna kita beri sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal ham. Yang ke-10, apabila engkau duduk antara 2 sujud, maka ucap, kita je banyak baca ni di antara dia. Rabbi gfirli warhamni warzuqni wajburni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Rabbi, ya Tuhanku, ampunilah daku. Ighfirli, mana ampun olehmu segala dosaku. Hai Tuhan, akan kesalahanku minta ampun, dan kasihanilah olehmu akan daku, akan hamba-Mu yang khati'ah, yang bersalah, dan beri rezeki di mana warzuqni, dan beri rezeki olehmu akan daku, dan jabarkan daifku, atau mana jabar, tampal, ya, akan kekurangan daifku, dan tunjuki akan daku jalan yang sebenarnya, dan afiat akan daku, dan maafkan daripada aku. Jadi semua tu maknanya berdoa banyak dalam tu. Minta ampun, minta rahmat, minta rezeki, minta Tuhan tampal kekurangan kita, minta hidayat, afiat, ya, keampunan. Berapa banyak tu. Itu maknanya besar dan sembahyang tu benar. Tapi kita hendaklah apa? Betul-betul menghargai, merasakan segala bacaan yang kita baca, supaya membawa qalbi dia dapat bertawajuh kepada Allah Ta'ala. Itu tujuan dia. Sebab sengaja daripada benda yang membantu khusyuk ialah tafahum ma'anil qira'ah, memahami akan makna-makna bacaan yang diucapkan. Itu setengah daripada perkara besar dalam menghasilkan akan ayat itulah khusyukan. Kadar mana khusyuk, kadar itulah mana ketinggian kedudukan sembahyang dia dan qalbi dia dengan Allah Ta'ala. Kemudian yang ke-11, maka bila engkau duduk tasyahud, wallahu a'lam.